Antara ringkasan doa Nabi, Nabi kata, kalau jalan yang Allah Ta'ala campakkan Nabi itu jalan yang penuh kesakitan, jalan yang penuh dengan kecederaan, kecelakaan, sakit badan dan sebagainya, tetapi jalan yang susah ni masih lagi mendapat redha engkau, ya Allah, ana radin. Nabi kata, aku redha. Jalan ni susah, tapi dengan susahnya jalan ni Allah redha, ya, aku suka. Tiba-tiba kita, hari ni, selepas Nabi bawakan kebaikan kepada semua umat manusia, bukan setakat umat Islam, kita pula jadi orang yang ambil kerja setan. Syaitan dan iblis. Lah, iblis dengan setan banyak isi borang dekat Jabatan Buruh sebab tak ada kerja. Kerja mereka banyak orang-orang manusia duk pergi ambil. Dia boleh tahu dia ni neraka tak neraka. Dia tengok muka, dia ni neraka whale ni. Aku tengok hidung selalu, kalau hidung macam ni mesti neraka whale. Kalau muka macam ni, yang ni neraka jahanam, Conelot. Guarded house punya. Masuk dalam tu memang kena ada touch baru boleh masuk. Neraka punya dahsyat. Dan dia boleh tahu pula satu orang yang lain pula, oh yang ni syurga, yang ni syurga. No, bukan kerja kita. Yang tu kerja Allah. Sebab tu bila sebut berkenaan benda ni, jangan main. Jangan kita kelang kabut sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, assalamu qabla al-kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa imamal muttaqin, wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa was samiul alim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya terima kasih kepada pihak Surau Simpang 3 Matang Tengah Matang Pau atas jemputan sah pimpinan daripada pengurusi, nama yang disebut ataupun tidak disebut, jemaah muslimin mukminin rahimakumullah sekalian yang dikasihi lagi dihormati. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah dalam mengisi ruang kita antara maghrib dan isyak pada malam ini, saya ditaklifkan untuk menyampaikan kepada tuan-tuan satu tajuk yang besar dan masih lagi kita menunggu kedatangan dan ketibaannya. Dan kita masih lagi berada dalam bulan Rajab pada malam ini.
di awal Rejab. Antara perkara yang perlu untuk kita sentiasa ingatkan pada diri, bulan Rejab ini adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, titahkan, perintahkan. Bahkan disebutkan dengan kalimah Ashhurul Hurum, antara bulan-bulan yang diharamkan padanya perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak benarkan. Di kalangan orang jahiliyah sebelum Islam, bila masuk bulan Rejab, bila mana mereka duduk dalam keadaan yang berperang, asal masuk saja Rejab, maka mereka akan berhenti daripada buat perang. Sampailah bila masuk bulan Syaban pula baru boleh sambung perang. Kalau ada pada waktu tu troll ataupun duk ejek ataupun duk perkena ataupun duk menipu yang berlaku dalam bulan Rejab, semua akan dihentikan. Orang Arab jahiliah. Jadi amat buruk dan lebih teruk kita sekiranya yang bukan jahiliah tapi tak boleh nak tinggalkan benda ni. Ni masuk bulan Rejab dah nak sampai 10 dah. Ini malam 9 Rejab. Lagi beberapa hari lagi, 50 hari lagi nak menuju ke bulan Ramadan. Tapi masuk Rejab dia tak rasa apa. Masih lagi duduk berkeli kawan-kawan dia. Masih lagi tak puas hati yang aku. Masih lagi nak isytiar perang. Tak kira lah pada segi mana-mana ruang. Baik dalam kekeluargaan, kemasyarakatan, rakan sekerja dan sebagainya. Hentikan. Bahkan lebih dahsyat juga sampai ke tahap duduk dalam keadaan fanatisme, keta'asuban yang tinggi. Ta'asub sampai macam mana? Sampai hari ni lagi duk bahan Liverpool. Semalam kena. Kan? Dia duk troll, dia duk ejek. Tinggalkanlah. Bukan kita nak backup mana-mana kelab, tidak. Tapi perangai itu Nabi SAW dah sebutkan dah, akhir zaman ya. Manusia akan duduk dalam zaman yang orang akan angkat troll itu satu benda yang mesti buat. Bukan biasa lagi dah, mesti buat. Dia jadi ketak kaki, berbuih mulut kalau dia tak troll kawan dia. Dia jadi satu macam ketak badan, cering bulu rumah. Dia kata ni model besar ni, kalau aku tak kata aku tak lambung, Allah rugi sangat. Bukan kata biasa dulu, mungkin kita kata, alah benda ni biasa lah, tak. Lah ni dah jadi wajib lah. Dan sebab itu, sekiranya sampai ke tahap memutuskan silaturahim, maka kembalilah bertakwa kepada Allah. Kerana setiap azab, bala, musibah Allah ini hanya akan mampu diangkat sekiranya kita berusaha untuk menyambung silaturahim. Dah okey dah, tiba-tiba kita duk pi bahan pula kawan tu. Wala'iyadzubillah. Sama juga dengan konsep kemasyarakatan ketika mana kita melakukan perkara taqwa. PKP demi PKP kita hadap. Sampailah PKP baru ni, masjid kembali disekat dia punya kehadiran jemaah. Sampai diputuskan untuk dibenarkan untuk memenuhkan saf dan juga ruang kapasiti masjid ataupun surau. Ada di kalangan kita yang mengambil satu tindakan yang kita sebutkan seakan-akan troll lah. Dia kata dekat sini masjid dah buka dah, esok masjid penuh lah. Dengan niat dia nak troll. Wala'iyadzubillah. Ittaqullah. Wahai saudaraku yang beriman, itu bukan sifat bagi orang beriman. Sebab kaedah dakwah Nabi SAW melihat pada kemampuan orang yang didakwah. Mad'u itu. Sebab itu tingkat untuk menyampaikan dakwah ini kena melalui 3 fasa. Yang pertamanya ta'aruf, yang keduanya tafahum, yang ketiganya takaful. Kita kena takalluf. Maksud dia tu, bila mana ta'aruf kenal, tafahum kita lebih fahamkan dia. Kemudian bila mana dah selesai, barulah kita taklifkan atas orang tu. Barulah kita boleh suruh dia, kita boleh ajak dia, ataupun kita boleh, apa yang disebutkan dekat situ, maksudnya tu kita sampaikan teguran. Dan ini konsep dakwah yang Nabi ajak dekat kita sepanjang perjalanan Nabi SAW 13 tahun dan juga 10 tahun di Mekah dan Madinah. Ada sahabat Nabi SAW yang hanya perlu Nabi SAW beritahu dekat dia, tak boleh buat. Maka sahabat tu terus tak buat. Dan Nabi sampaikan dengan perkataan yang tegas. Maka dia pun ikut apa yang Nabi SAW sebutkan. Ada sahabat Nabi SAW yang kena
pi dekat dia, Nabi kena pegang dia, Nabi kena tengok muka dia, Nabi kena lurut belakang dia, Nabi kena cakap dekat dia pelan-pelan. Nabi tak habaq dekat depan-depan. Nabi jumpa dia, Nabi akan beritahu dekat dia, kamu tak boleh, benda ni tak sesuai, macam tu. Dan ada juga yang Nabi SAW hanya dengan menggerakkan tubuh badan sudah memberi satu perintah kepada diri dia. Dia dah faham dah. Kalau Nabi muka macam ni, dia tahu dah Nabi akan buat macam tu, Nabi akan buat macam ni. Sebab tu bila sebut kata dakwah ini, dia melalui 3 fasa jalan juga. Selain pada tadi kita kena ta'aruf, kita kena tafahum, kemudian kita kena taklifkan atas orang tu tadi. Bila dah lepas, dia berperingkat. Yang 3 kaedah menyampaikan dakwah, iaitu option, pilihan. Kita boleh pilih mana-mana satu. Dia tak perlu diikut pada bahagian tahap 1, 2, 3, no. Dia yang hak tadi tu ya, mula ta'aruf, lepas ta'aruf kita dah kenal dia siapa, kita kena tafahum, kita kena faham dia ni jenis lagu mana, kemudian barulah kita kena bagi dekat dia taklif, baru bagi dekat dia tanggungjawab. Itu kena berperingkat. Cara nak kita buat dakwah pula dibahagikan pada 3 pilihan. Maksud dia tu boleh ambil mana satu. Nombor 1, ada dakwah yang boleh disampaikan dengan tuntas dan tegas. Hanya perlu sampai dekat dia beritahu. Boleh, tak boleh. Yang tu je. Haram, sunat, wajib dan sebagainya. Terus abang. Tak payah kita nak kona-kona abang terus. Ada orang yang jenis macam tu. Maksud dia tu, golongan pertama, yang boleh terima dakwah dengan tuntas dan tegas. Yang kedua, ada yang boleh terima dakwah dengan jalannya berlapik beralas. Dia tak boleh pergi terus, dia tak boleh tegur direct. Dia tak suka orang yang outspoken, dia tak suka orang yang berterus terang. Dia kena berlapik, dia kena beralas. Bahawa orang tu dia boleh menyerap hentak rasa dalam hati dia. Dan yang ketiga, ada jenis orang yang boleh terima teguran dengan kasih dan belas. Tak perlu pada banyak perkataan. Cuma cukup dengan kita pergi dekat dia, tunjuk nilai kasih sayang kita dekat dia, dia dah boleh terima apa yang kita nak dakwahkan. Dan rangkuman kepada 3 ini berdiri pada satu jalan, iaitulah ikhlas. Tuntas, tegas, berlapik, beralas, kasih dan belas. Akar pokok tunjangnya adalah ikhlas. Ikhlas untuk apa? Ikhlas kerana Allah. Bila kita ikhlas kerana Allah, ibadah kita akan dapat kebaikan. Bukan takat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ganjarannya Allah Taala siapkan untuk dunia, akhirat dan terlepas daripada api neraka. Tapi kalau kita buat bukan kerana Allah, automatik dia akan jadi lelah. Sebab tu kena cari jalan hidup kita lah ni. Buat lillah ataupun buat lelah. Pernah kita kongsikan berkenaan dengan kaedah solat. Ramai orang duk cerita berkenaan dengan solat solat syariat, solat hakikat, solat tariqat, makrifat dan sebagainya. Bila sebut kata solat, antara yang disebutkan ulama dibagikan kepada 3. Solat syariat, solat yang mana disebutkan dengan kalimah sembah raga. Apa sembah raga? Jasad kamu bergerak, tubuh kamu dipakaikan pakaian, kamu meletakkan kedudukan diri kamu pada tempat terbersih untuk mendirikan salat. Maka pergerakan itu tadi dikira sebagai sembah raga. Bila jadi sembah raga? Bila kamu tahu, kamu buat itu semua kerana Allah. Pada ikatan apa? Pada ikatan rukun qalbi. Niat. Niat kerana apa ni? Lillahi ta'ala. Maka dapat sembah raga. Tapi kalau buat bukan kerana Allah, maka dia akan melencong, bertukar. Dari sembah raga, dia jadi olahraga. Olahraga pernah dengar? Olahraga ni letih badan lah. Solat ayo rendah. Kalau kata boleh itu, berlubang lantai-lantai surau. Pasal duduk sujud banyak lah. Tapi buat tu bukan kerana Allah, wala'iyadzubillah. Maka tukar daripada sembah raga, jadi olahraga. Kata Nabi SAW, berapa ramai orang yang salat, tetapi apa yang dia dapat daripada salat adalah letih dan penat. Tak ada apa. Yang kedua, daripada sembah raga, maka dia akan berubah. Bila dia dah faham, dia dah selesai, dia dah lazimkan, dia dah habitkan, maka dia akan meningkat kepada salat taraqi, salat tariqat. Apa maksud salat tariqat? Yang itu disebutkan sebagai sembah cipta.
Bila dia salat, dia tahu, dia sedar bahawasanya dia adalah satu makhluk yang Allah cipta. Sejak daripada dia angkat takbir sampai dia bagi salam, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dia. Nilai rububiyah menyeliputi hidup dia. Dan dia tahu tugas dia atas muka bumi ini selepas diciptakan tidak lain tidak bukan menjadikan seluruh kehidupan dia sebagai ibadat kepada Allah. Tapi kalau dia sembah cipta tu, dia tak main rasa benda tu, maka solat dia bertukar jadi reka cipta. Apa reka cipta? Dia reka-reka saja dalam solat dia. Tuhan yang dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tidak berpaksi pada maksud yang sebenar kepada Allah. Dia reka saja. Yang tu yang bahaya. Dan kita nak kena cari jalan untuk jumpa jalan keluar menuju kepada Allah supaya kita tidak terlekat dan tersekat. Dalam hidup kita ni tak lama mana tuan-tuan? Tak lama. Malam ni mungkinlah bagi kita. Wallahu a'lam. Malam ni mungkin tuan-tuan lah jumpa saya. Ataupun saya lah jumpa tuan-tuan. Bila mana dah selesai kita faham konsep, dah dapat nilai taraqi, tariqat, barulah dia akan naik kepada yang satu lagi yang dikatakan salat hakikat. Apa salat hakikat? Digelar oleh ulama sebagai sembah rasa. Apa sebut sembah rasa ni? Kamu solat tu dah masuk dalam cita rasa Allah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, antara sifat orang beriman, dia punya salat dia khusyuk. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sifat paling utama orang yang aflah, orang yang berjaya di kalangan orang beriman itu. Bukan takat orang beriman saja, ada orang yang berjaya di kalangan orang beriman. Muflihun, golongan yang berjaya ini. Mereka duduk dalam keadaan mendapat nilai salat khasyuk. Duduk dalam salat yang khusyuk. Khusyuk daripada segi bahasa, khasyiatullah adalah orang yang senantiasa bila salat semakin takut dia dekat Allah. Kalau dia salat tak tambah takut dia dekat Allah, something wrong everywhere dengan salat dia. Bukan somewhere, everywhere. Kena recheck balik daripada wuduk dia, daripada niat berdiri dia, daripada pakai baju dia, daripada makan mentega darah dia. Adakah benda-benda itu termasuk dalam perkara-perkara syubhah yang menyebabkan dia tidak boleh rasa takut dekat Allah. Dan sebab itu output ketika mana bersama dengan Nabi SAW, para sahabat ridwanullahi alaihim, dia keluar daripada masjid Nabi yang tak besar mana masa tu, 30 kaki kali 35 aja. Dalam riwayat menyebutkan tingginya 2.9 meter lebih kurang. Tak tinggi mana? Rendah. Tapi keluar daripada masjid itu adalah jutawan. Siapa dia jutawan? Abdurrahman bin Auf jutawan. 10 orang sahabat yang digelarkan sebagai golongan penghuni syurga terawal. 10 itu adalah jutawan. Bahkan ada yang memperincikan 9 jutawan. Satu itu gubernur, satu itu wali ataupun ketua kepada negara. Dan di mereka boleh buat. Abdurrahman bin Auf bukan kata dia pi itu dengan bawa harta meredak, tidak. Ketika mana kaki melangkah keluar menuju hijrah bersama dengan Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf diberikan kata dua oleh kelompok kafir Quraisy. Boleh keluar dengan syarat harta kamu semuanya kami akan rampas. Abdurrahman bin Auf nak keluar daripada Mekah ni, nak pergi ke Madinah bersama dengan Nabi SAW yang tercinta. Mereka beri kata dua kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, boleh keluar dengan syarat harta kamu semua kami rampas. Dan kalau kamu tak jadi keluar, kami akan berikan kembali harta kamu dan kami akan pastikan kamu akan jadi orang yang paling kaya. Tapi apa Abdurrahman bin Auf buat? Radhiyallahu an, tinggalkan kekayaan dunia demi untuk mengikut kebenaran Nabi SAW, sehingga dalam riwayat ketika sampai di Madinah hanya mengambil masa 3 bulan saja untuk menjadi orang yang mendominasi kawalan ekonomi yang dipegang oleh kelompok Yahudi pada ketika itu. 3 bulan jadi orang kaya balik hanya dengan lillahi ta'ala. Dan sebab itu bila sebut satu orang dapat nilai salat yang penuh cita rasa Allah, maka salat dia akan mendekatkan diri dia dengan rasa takut kepada Allah. Dan benda ni yang kita nak kena cuba compilekan, kita cuba grab secepat mungkin dalam bulan Rejab. Sebab tak lama lagi kita nak akan masuk bulan Sya'ban, kita akan masuk bulan Ramadan. Bahkan bulan Rejab itu
Sebagian ulama mengatakan bulan untuk kita muhasabah diri, evaluation month, bulan untuk kita uji diri kita ni, boleh ke tak? Sebab tu bila sebut kita solat yang penuh dengan nilai ketaatan pada Allah, ya, antara nilai khusyuk, khasyi'ah adalah bila mana alladzina yadhunnu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada 3 klausa besar pada ayat ini. Yang pertama, orang yang nak dapat khusyuk, dia tahu dia solat tu solat yang akan mengumpulkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mudah faham, kita solat tu kita tahulah kita nak sembah Allah. Guru saya selalu pesan, dia kata kalau sebut solat ni, kita guna perkataan solat. Tak guna perkataan sembahyang. Itu kita pernah sebut. Ada satu dewa namanya Sang Hyang Widi. Bila ditanya kamu sembah siapa? Mereka akan cakap sembah Tuhan Hyang. Bila tanya banyak kali ditanya, maka dia jawab sembah Hyang. Hyang tu ada satu nama dewa di Jawa. Tapi overall ulama kita menggunakan kaedah praktik sembahyang ini nak menunjukkan juga pada kalimah salat. Kalau balik pada kalimah Nabi SAW, yang bezakan kita dengan orang kafir pada hari ini cuma salat. Hak tu je. Hak lain tak ada. Puasa, ya, mereka pun dah puasa. Kita duk kata haji, mereka pun dah haji. Saya baru ni ada satu saudara kita, duk belah dekat jugalah, tapi bukan belah sini, belah SPT, masuk Islam. Dah puasa dah 2 tahun. Bukan dia 2 tahun puasa tak buka sampai hari ni dah. Dia puasa 2 tahun lepas tu dengan tahun lepas dia puasa. Puasa Ramadan. Saya kata macam mana you boleh puasa? Masa tu tak Islam. Dia nak try dulu, dia kata. Sebab target dia kalau aku boleh puasa baru aku boleh masuk Islam. Dia. Kita dengar tu tuan-tuan. Dia jadi Allah kecup perut. Ada orang di luar sana bila Allah Ta'ala getarkan hati dia, dia tak boleh dah nak hold benda tu, dia tak boleh nak tahan dia sampai ketat. Dia kata okey, aku akan Islam, tapi aku kena test dulu, aku ni boleh tak puasa? Kalau aku boleh puasa, ya aku boleh masuk Islam. Dia kata lagu tu. So saya tanya dekat dia, macam mana you puasa? Seorang-seorang. Ada kawan-kawan Islam tapi dia tak abang, kata dia puasa. Dia kerja dekat satu tempat yang ada di kawasan kita ni. And then bila dia berbuka, dia terbuka puasa seorang-seorang. Balik rumah, buka puasa dalam bilik dia. Dengar azan dekat radio, kemudian dia buka puasa. Tapi dia tak solat lah sebab dia tak Islam lagi. Last year baru dia Islam. Dalam bulan 10 macam tu. Ni satu orang. Sebab tu bila Allah Ta'ala berikan hidayah, Allah Ta'ala turunkan pula taufiq, Allah Ta'ala akan bagi satu lagi nama dia burhan. 3 benda. Hidayah ni satu getar rasa yang mengatakan la ilaha illallah. Benda ni dia akan duduk dalam hati kita ni macam satu benda yang bergerak cukup kuat. Dia akan bagi hati kita ketang. Hak ni daripada hasil kita buat satu kajian lah dengan saudara kita. Apa yang you rasa bila dapat benda tu? Dia kata satu benda yang ketang sangat. Dia jadi tak tahu nak cakap macam mana. Sampailah ada orang buka jalan dia. Kemudian dia main taufiq, petunjuk. Contohnya kita nak pergi ke Lok Stang. Kita tahu Lok Stang. Tapi kita tak tahu nak pergi ke mana. Tiba-tiba kita nampak signboard dia tulis Lok Stang. Boleh faham? Dia punya rasa seronok tu. Macam lah okey lah. Hampa ada Google Map apa semua. Lab pergi masuk dalam bendang pun sekali jumpa balik jalan. Hak ni dulu punya cerita nak pergi Kejai, nak pergi Malau, nak pergi Tokai, nak pergi Jenun. Tak tahu nampak pokok getah ya. Kan? Nampak bendang dan sebagainya. Tak jumpa. Nampak signboard. Lega. Dia jadi lagu tu. Dan satu lagi, Allah Ta'ala akan turunkan burhan. Burhan ini maksud dia bimbingan. Maksudnya bukan takat kita tahu ada signboard tunjuk Alok Start, tapi ada orang pula main, marshal duk main kat kita. Nak pergi mana ni Alok Start? Jom saya escort. Tuan-tuan rasa macam mana? Dia jadi rasa Allah Rabbi. Dan benar ni yang kita selalu jumpa dengan saudara kita. Yang merengkam kadang-kadang 10 tahun nak memeluk Islam, merengkam 2 tahun nak masuk Islam. Bahkan sampai ke tahap dah belajar salat, dah mengucap dah pun. Kan dalam salat ada tahiyat. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah hafal dah pun. Dah tahu maksud dah pun. Fatihah dah lumat dah. Baru Islam. Baru syahadah. Sampai terah tu. Cuma yang hak terbaru ni, yang main dekat kita, ya 2 tahun dia puasa. Dan kita pun beritahu dekat dia, puasa di Malaysia ni 13 jam, 30 minit. Standard Puspakom.
Bukan Sabang Jaya, satu Malaysia ni 13 jam 30 minit. Tapi kalau anak awal boleh buka puasa di Panama. Buka puasa di Argentina. Lepas 9 jam, 10 jam. Dalam 2 tahun belakangan ni ya, dia punya rate dia tu 9 jam, 10 jam. Tapi kalau orang rasa hang tough lebih, duk makan MXT 4 kilo sehari, hampir buka puasa dekat Norway, Oslo. Situ 2 tahun lepas, 21 jam 40 minit puasa. 21 jam 40 minit bang. Satu hari 24 jam. Sama lah. Bertampur sama. Saya pun 24 jam kak. 24 jam sehari. Mereka kena puasa 21 jam 40 minit. Balance berapa? 2 jam 20 minit. 2 jam 20 minit tu nak buat apa? Nak buka puasa, nak salat maghrib, nak salat isyak, nak salat tarawih, tutup witir, salat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habislah. 2 jam 20 minit. Hak tu kalau kata kita ke, tak tahulah kot simpan 3 esok, insyaAllah. Amin. Covid selesai habis. Amin. Tempuh buat satu rombongan, jom kita pergi sana. Try puasa. Ingat, bukan kata kurma tangkai itu saja. Dengan kotak kita telan. 21 jam 40 minit bang. Tahun lepas, mereka tak boleh puasa ikut time mereka. Sebab mereka ada midnight sun. Tengah malam tapi bulan tak ada. Tengah malam ada matahari. Siang malam sama. Matahari duk pusing lagu tu ya. Matahari tak terbenam. Dia no sunset. Maka mereka habis tu tak puasa Ustaz. Puasa ingat macam hang tak puasa. Mereka puasa. Ikut waktu Mekah. Dia jadi lagu tu balik. Fatwa keluar. Bila matahari tak tenggelam. Maka mereka akan puasa ikut waktu Mekah, Saudi. Maka mereka pun ikut lebih kurang macam kita. Dalam 13 jam, 14 jam. Sebab tu kalau jangan kita ni, budak-budak okey lah. Duduk depan TV, saya keluar lagu. Apa nama? Waktu buka puasa tu dia keluar main. Dia tulis tu Sabah. Pukul 6, 5 minit. Dah buka dah. Hati ni duk fikir, uish. Duk Sabah pun syok. Hak duk Sabah tu tengok kita time sahur. Mereka kata duk Semenanjung syok. Kita duk buat mangkak teruk, duk buat teruk kata nak pergi buka puasa sana. Tak ada lah, lebih kurang lah. Sama aja. Nah, ada yang cepat, ada yang lambat. So, saya pun beritahu dekat dia, jangan jadi macam satu orang kawan saya. Dia masuk Islam 2 minggu sebelum Ramadan. Masa 2 minggu sebelum Ramadan tu, kita sempatlah buat apa nama, munaqasyah, kita bincang. Ramai lah. Dalam kelas kita tu ada dekat 30 orang masa tu, 30 lebih di Pulau Pinang. Kita pun habaq dekat dia. Nanti you puasa macam ni. You dengar azan. Dalam radio lah senang. You tak payah sebab kadang-kadang kita nak dengar azan. Mungkin dengan puasa ni. Tengok apa nama ayam lari depan muka pun macam ayam kucing lari depan muka pun nampak macam ayam goreng lah. So kalau kita nak dengar azan dekat luar ni mungkin susah. Lalu dia buka radio. So kita habaq ada 2 minggu sebelum puasa. Dia pun beritahu okey. Semua settle dah lah. Buka puasa ke macam mana. Batal puasa okey. Dia pergi 2 hari sebelum puasa dia pergi ke KL. Dia kerja sana untuk projek dia. Dia balik mai selepas 3 minggu. Lagi seminggu lagi nak habis Ramadan. Jadi seminggu nak habis Ramadan. Bila dia dah balik, dia pun arrange satu gathering. Kita pun jumpa. Ajak buka puasa di rumah dah. Kita pun pergi ramai-ramai buka puasa. Bila buka puasa, nak tunggu tu, kita pun habaq lah. Kita baca doa. Kan? Kita ada buat bacaan ayat Quran. Surah-surah lazim. Kemudian kita baca doa. Elok habis kita baca doa dengan azan. Saya tengok jam saya 5 minit lagi. Tapi dia dah dengan azan dah dalam rumah dia. Dia kelang kabut. Duk bagi kurma ke orang and then dia telan. Kata, yang telan pasal apa? Bukan azan lagi. Tu dah azan. Dia kata jam Penang kan masuk lagi. Habis tu azan. Saya dengar kat radio. Kita kenal lah radio Penang azan lagu mana. Kan? Dengar-dengar azan saya kata tu radio mana? Dia kata Sinar FM. Sinar FM KL bang. 5 minit. Butara ya. Seminggu dia balik mai tu, kan? Uyup lagu tu apa pasal. Dia kata selama ni duk dengar azan mana? Dia kata dengar azan radio, bagus. Syabas bete. Tapi dia tak tahu tak apalah niat kita ni. Hak yang rebuih tak empuk kan? Empuk pun tak mau rebuih pun tak mau empuk jaga. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan orang yang khusyuk dalam solat, dia kena pastikan amalan dia, merasakan diri dia nak berhimpun di hadapan Allah. Mulaqu rabbihim. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia sedang kepada Allah dia akan kembali esok. Nak dibentangkan buku amalan. Ni kita duduk bulan Rejab. Kumpullah pahala. Perbanyakkan salat.
Dalam surah Isra, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita perjalanan Isra dan juga Mi'raj Nabi SAW daripada ayat 1. Subhanalladzi, kata Allah. Surah yang ke-17. Surah 18 kita buka pula. Allah Ta'ala mula dengan kalimah Alhamdulillahilladzi. Boleh nampak benda tu? Surah 17, ayat mula Subhanallah. Surah 18, ayat mula Alhamdulillah. Pertama mensucikan Allah, kemudian memuji Allah. Dan bila sebut kata perjalanan Isra dan juga Mi'raj Nabi SAW, maka pada ketika itu benda yang paling besar adalah salat. Sebab tu dalam surah yang sama, pada ayat yang ke-78 dan 79, Allah Ta'ala titipkan kepada kita berkenaan dengan salat. Aqimis salat fi duluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, kata Allah. Bila sebut berkenaan salat, ya, salat itu berada pada 3 kitaran yang disebutkan. Yang mana dalam 3 kitaran itu ada 5 waktu. Pertama, kata Allah, dirikanlah kamu akan salat bila mana tergelincir matahari. Ila, dalam ila tu ada 2 lagi, salat asar, kemudian salat maghrib. Wa ghasaqil lail, dan bilanya masuk waktu malam yang tetap, iaitulah isyak. Wa Qur'an al-fajr, dan juga salat fajar, iaitu merujuk kepada subuh. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar banyak yang menyaksikan. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan, siapa yang menyaksikan, kata Abdullah bin Abbas, dalam satu riwayat Nabi SAW menyatakan, innal malaikatul lail wal malaikatul nahar tajtami'u fi salatil fajr. Sesungguhnya malaikat malam dan juga malaikat siang berkumpul pada waktu fajar. Sebab itu bila masuk bulan Rejab, dah jadi satu perkara yang kita kena mestikan dalam hidup kita untuk merancakkan amalan yang utama, amalan solat. Amalan solat. Dah buat dah 5 solat, 5 waktu solat, jaga. Solat awal waktu dah, cantik. Jemaah dah, alhamdulillah. Tambah dengan solat apa? Solat sunat yang ada. Kalau kata boleh buat solat sunat qabliyah ba'diyah, tafadhal, teruskan. Boleh pula bangun malam, ya, buat solat tahajud, tutup dengan witir. Tak larat lah ustaz, bangkit tengah malam dia jadi cerin bulu roma, baru lepas tengok gambar kampung pisang bersiri-siri, kan, takut zomba, dia kata. Duduk dekat atas katil, banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Banyakkan istighfar. Kalau kata ada kekuatan, ya, ambil wuduk. Barang mungkin buat 2 rakaat, mathna, kata Nabi SAW. Buat solat jangan kita turis dahsyat sangat. Kita buat solat kena ikut Nabi SAW. Ni buat benda yang tak ikut Nabi ni tak boleh. Baik, ikut Nabi. 3 orang sahabat ikut Nabi. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada satu orang sahabat Al-Mughirah, dan satu orang lagi namanya Zaid Al-Harithah. Ikut Nabi SAW, solat malam di masjid. Dia pun nampak Nabi bangun tengah malam untuk solat tahajud, dia pun pergi follow belakang. Kebiasaan Nabi selalu solat tahajud. Maka dia pun duduk belakang Nabi SAW, solat. Bila solat belakang Nabi, Nabi angkat takbir, rakaat pertama bang, surah Al-Fatihah. Amin. Surah Al-Baqarah dibacakan, Alif Lam Mim, sampai ayat last 286. Rakaat pertama. Al-Mughirah kata, lepas ni rokok kot. Dah, Nabi sambung surah Ali Imran 200 ayat. Bi'ang. Naik wai suku pakai da'ah. Uyuk ni 200, wai suku baru 15. Hak keluar NVX 155. Niat keluar ADV baru 18. Tak lepas. Naik dalam berita, dia dah kat jelah pokok manggil. Surah Ali Imran. Maka habis surah Ali Imran dah ayat last, rokok kot. Tak. Nabi sambung surah An-Nisa 176. Laju lagi. 125 tak boleh potong. 176. Habis 176 nak rokok ni. Tak. Nabi sambung surah Al-Ma'idah. Sampai disebutkan dari riwayat, Nabi menghabiskan 5 juzuk 4 halaman. Rakaat pertama. Kemudian baru Nabi SAW rokok. Habis salat, kata salah seorang daripada 3, Al-Mughirah mengatakan, selepas pada malam tu kami tak ikut dah Nabi solat malam. Bukan pasal letih diri lama, tak. Sebab kami ni duk teragak-agak bila Nabi nak rokok, Tuan-tuan faham?
Contohlah imam malam ni pula. Saya kena kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita rasa apa nak rukuk dah kan? Tentu imam balas boleh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita duk kata sat habis. Elok nak rukuk dia balas pula. Qul a'udzu birabbin nas. Tak lagi selipar tu imam ada atas bumbung. Dia kata hang buat main noh. Dah bukan buat main. Benda tu mungkin boleh jadi sebab ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab tu jangan kita doa senang sangat nak mentah-mentah ikut Nabi tanpa ikut ulama. Ni bila ulama bagi contoh teladan, kita duk tibai paku rapat tu. Bubuh halang getah atas dia. Bubuh paku 6 inci tu. Ulama ni tak erti. Kita ada Quran dengan sunnah ambil tu. Hang ingat senang nak makan benda mentah? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan saja buat dia main ajak dekat kita. Dah. Ulama hadis, beratus-ratus ulama hadis di zaman selepas pada Imam Syafi'i mengatakan kami bermadhab Syafi'i. Antaranya Imam Suyuti. Karang kitab beratus kitab dah. Dia pun bermadhab Syafi'i. Tiba-tiba hang ABC pun tak larat nak suruh tulis. Lepas tu boleh duk mengaku abang kata aku tak mau ikut mazhab, nak ikut Nabi SAW tu. Susah tuan-tuan. Susah. Bukan saya kata tak boleh. Saintis bila kata tak boleh, dia kata, oh hang tak pergi ikut Nabi. Dah. Lepas tu saya kata tadi tu, 3 tu. Tuntas tegas, berlapik beralas, kasih dan belas. Mana satu? Bila mai daripada Nabi SAW, ya kita ikut. Nabi SAW ajakkan kepada kita angkat takbir. Ada 2 mazhab. Ada 2 tempat nak angkat takbir. Angkat takbir, satu sama dengan telinga, satu sama dengan bahu. Bukalah mana-mana mazhab, dia akan ajak kita angkat takbir 2 tempat. Satu dekat telinga, satu dekat bahu. Dan tak boleh kita terlampau soleh, buat dua-dua. Ataupun kacuk, dia jadi sam-sam. Ataupun terlebih, tengok gambar Ultraman angkat tangan sampai tinggi tu, nak serenda apa? 2 je. 2. Boleh pilih tak? Boleh. Nak ambil yang mana? Ini asal nak angkat tangan? Ya, boleh. Asal nak letak sini? Ya, boleh. Yang tak boleh, tak angkat langsung, ataupun angkat kena muka member. Ni pun mujuk 1 meter, taklah kena member sebelah. Nabi SAW menyatakan, nak letak tangan ketika qiyam selepas takbir. Allahu Akbar. Yumna alal yusra. Tangan kanan mesti atas tangan kiri. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni salli. Tengok macam mana aku salat. Salat kamu, tengok macam mana aku salat. Tangan kanan atas tangan kiri. So kita buat untuk kita. Bila kita nampak ada orang buat kiri atas kanan, jangan kita daripada jauh pergi ambil buah ombak 3, buah siku ke dah. Hang ikut siapa ni? Nabi tak ajak kiri atas kanan. Tuan-tuan jaga. Kampung saya, Allah yarhamuhu, dah lah kawan tu. Tangan kanan dia paralyzed. Tangan kanan dia lumpuh. Allahu Akbar, tangan kiri, tangan kanan tak boleh angkat tuan-tuan. Tapi dia nak jaga adab dia. Nak jaga silaturahim dia. Nak bagi orang tak was-was dengan dia. Dia angkat takbir Allahu Akbar, dia angkat tangan kanan yang lumpuh ni, dia pegang. Sebab tangan kanan dia tu lumpuh. Yumna alal yusra. Kita baru mengaji 2 line muka surat kita hadis. Sesat ada ni, neraka. Tuan-tuan, Nabi ajak kita, no. Jangan mudah sangat nak prasangka, nak buruk sangka. Bila dah letak tangan, baik. Tempat letak tangan ada 7 mazhab. Nak letak di dada ke, antara dada dengan perut ke, perut dengan pusat ke, atas pusat ke, di rusuk kiri ke, ataupun tak angkat, tak letak di mana-mana. Takbir tu kan. Kita nak letak qiyam tu kan. Ada 7 mazhab. Boleh pilih salah satu. Dan kaedah mazhab Syafi'i adalah antara dada dan juga pusat. Sepakat semua. Tak ada kita duk buat semua sekali. Aku adalah orang yang ikut sunnah, aku nak buat semua yang Nabi ajak. Punggah. Anda buat apa? Sapu minyak UG cat 5. Tuan-tuan faham benda ni? Nah? Sebab tu jangan kita mudah sangat duk tibai orang kata dia ni sesat, bid'ah, khurafat dan sebagainya. Baca Fatihah ada 4 mazhab. Kaedah mazhab Syafi'i yang kita duk biasa dengar, ya, bismillah jahar, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah perlahan. Yang ketiga, rakaat pertama,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak baca bismillah. Yang keempat pula, mazhab kaedah baca Al-Quran bagi surah Al-Fatihah ketika salat, tak baca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat pertama sampai habis. Dan bila mai dekat kita, kita tak minta lah. Tetapi kalau mai, ya, relax dulu. Jangan duk pitibai dia ni Wahabi ke, Wasabi ke, dia ni Kuburiyun ke, dia ni jenis orang capal ke apa ke. No, mau buat relax. Relax lo, Papa Roger. Boleh faham tak? Bukan ruang untuk kita kata orang ni sesat. Bukan ruang untuk kita menerakakan orang. Nabi 1400 tahun lepas berusaha keras. Luka tubuh mulia baginda Nabi SAW, merintih hiba Nabi, meleleh air mata Nabi, berdoa kepada Allah ketika mana usai daripada pengusiran ke atas Nabi di kota Taif, berhenti di satu kebun milik Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Bila duduk di sana, Nabi SAW memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ringkasan doa Nabi, Nabi kata, kalau jalan yang Allah Ta'ala campakkan Nabi itu jalan yang penuh kesakitan, jalan yang penuh dengan kecederaan, kecelakaan, sakit badan dan sebagainya, tetapi jalan yang susah ni masih lagi mendapat redha engkau, ya Allah, ana radin. Nabi kata, aku redha. Jalan ni susah, tapi dengan susahnya jalan ni Allah redha, ya, aku suka. Tiba-tiba kita, mai hari ni, selepas Nabi bawakan kebaikan kepada semua umat manusia, bukan setakat umat Islam, kita pula jadi orang yang ambil kerja setan. Syaitan dan Iblis. Lah, Iblis dengan setan banyak isi borang dekat Jabatan Buruh sebab tak ada kerja. Kerja mereka banyak orang-orang manusia duk pergi ambil. Dia boleh tahu dia ni neraka tak neraka. Dia tengok muka, dia ni neraka whale ni. Aku tengok hidung selalu, kalau hidung macam ni mesti neraka whale. Kalau muka macam ni, yang ni neraka jahanam, Konelot. Guarded house punya. Masuk dalam tu memang kena ada touch baru boleh masuk. Neraka punya dahsyat. Dan dia boleh tahu pula satu orang yang lain pula, oh yang ni syurga, yang ni syurga. No, bukan kerja kita. Yang tu kerja Allah. Sebab tu bila sebut berkenaan benda ni, jangan main. Jangan kita kelang kabut sangat. Antara lain, nak turun rokok. Daripada rokok tu, nak turun sujud. Yang tidak kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita nak turun sujud. Tuan-tuan turun dengan lutut ke dengan tapak tangan? Saya pernah tanya kat satu tempat, yang tapak tangan dia angkat. Yang lutut pun ada angkat. Yang tapak tangan dia buat usyar tak puas hati dekat orang yang turun dengan lutut. Hak yang turun dengan lutut dia usyar tak puas hati orang turun dengan tapak tangan. Dalam hadis Abu Daud menyebutkan dua-dua kaedah turun tu ada. Satu hadis diriwayatkan oleh Wa'il. Satu lagi hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW turun sujud dengan menggunakan dua telapak tangan. Turun dua telapak tangan dulu, kemudian baru turun lutut, kemudian barulah turunkan kepala. Daripada hadis Wa'il, Nabi SAW turun dengan lutut dulu, kemudian baru tapak tangan. Jadi maksud dia dekat situ, orang turun lutut, betul tak? Betul. Orang turun tapak tangan, betul tak? Pun betul. Yang tak betul, turun pala lu. Sini ada turun pala lu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Timba. Dia buat turun pala, pacak kaki naik atas. Tak ada. Orang duk relax lah. Mengaji. Tak tahu tanya dekat orang yang lebih alim. Dan bila kita nampak depan mata kita, untuk kita tarik handbrake tengok. Bukannya untuk kita bubuh signal tibai tu dah. Bukan MyV. Hang buat relax sudah lah, kan? Sebab tu bila sebut berkenaan perkara ini, ya, bila kita faham konsep ni, teguran Allah dalam Al-Quran, bacaan daripada hadis Nabi SAW tentang salat, ia untuk kita pakai. Kita duk mengaji kitab fiqh berkenaan salat, fiqh manhaj, Munaitul Salih, Fathul Bari dan sebagainya. Teguran-teguran dibawakan ulama untuk diri, bukan untuk kita tengok dekat orang. Ada orang tanya dekat saya satu tempat, dia kata, Ustaz, apa hukum salat, kita salat berjemaah ni, tiba-tiba ada satu orang, dia duduk tengok celah kaki masa rokok. Rokok kan, tengok celah kaki. Baik, saya tanya dekat Pak Long, Pak Long, dia semayang seorang, dia semayang sunat kan, semayang jemaah fardu ni. Dia kata semayang fardu, semayang jemaah. Macam mana Pak Long boleh tahu dia tengok celah kaki dah? Saya duduk tengok dah.
Pak Long duduk tanah, saya duduk sebelah dah. Oh, Pak Long tengok dah. Jadi apa hukum Pak Long kalau Pak Long tengok orang masa semayang? Masa semayang patut hang kena tengok dekat tempat yang hang target sujud tu lah. Dia pergi tanya, apa hukum tengok jelah kaki? Saya takut mungkin dia tengok masa semayang sunat. Tak, tengah duduk solat. Memang duduk sebelah. Dia kata memang confirm Zat, memang dia tengok jelah kaki. Tak tahu kot dia pisau kepala dekat jelah kaki dia. Oh, hang tengok jelah kaki. Allahu Rabbi. Sebab tu kita tak ada masa nak tengok salah orang. Ni bulan Rejab dah tuan-tuan. Tak ada masa dah nak tengok salah orang. Kena tengok salah diri. Betul ke solat kita? Yang dikatakan inna salati itu betul kan? Kerana Allah Ta'ala. Wa mahyaya, hidup kita ni kerana Allah, betul kan? Sebab tu kalau kata dah boleh salat, ya, teruskan, tambahkan, banyakkan, evaluasi, kita cuba tengok balik, hisap balik, nilai balik solat kita. Sebab solat ni kita kena selalu recheck sebelum kena reject. Boleh faham? Ni solat tak pernah recheck. Dia jalan lah. Bubuh kunci start berau. Macam mana tayar ke, minyak enjin ke apa ke, dia buat tak tahu lah. Padahal benda tu kena recheck. Takut nanti kena reject. Kemudian dalam bulan dalam bulan Rajab menuju Sya'ban juga perbanyakkan puasa sunat. Boleh ambil puasa, banyak puasa. Ni esok Isnin, try tengok puasa Isnin. Kalau kata boleh kuat, tambah Isnin, Khamis. Nanti masuk 13, 14, 15 buat Yaumul Bid. Kalau boleh lagi ada kekuatan, buat puasa Daud. Kalau mampulah. Bahkan kalau balik tengok takwim, takwim pun ada. Boleh check tengok. Berkenaan dengan nak puasa sepanjang bulan Rejab. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Mau, janji cek mau Nah. Dan puasa Daud tu kan? Sehari puasa, sehari tak puasa. Ni dia kata saya dah puasa Daud semua saya buat. Solat pun buat solat Daud. Punggah. Subuh buat, lohor tak buat. Asar buat, maghrib tak buat. Isyak pula buat. Buat apa ni? Solat Daud. Banyaklah punya solat Daud. Tu mau bagi tapak Sulaiman pun dah. Merepek. Puasa sajalah. Kan? Sebab tu kalau kata puasa ni kenapa penting? Sebab puasa satu amalan yang Nabi sampaikan kepada kita, yang bila kita mendayung ni kita boleh heret banyak benda. Satu ibadat yang mana kita buat, kita boleh buat banyak benda. Bila puasa, nak kata ke orang, dia akan kata, hang tunggu. Lepas maghrib nanti ku main. Dia tunggu buka puasa dulu. Ni pun satu, salah faham kot. Dia ingat malam tak kira kot. Malam puasa dia tu. Okey, bila puasa, kita nak buat benda maksiat, dia jadi susah sikit. Dia rasa rugi. Bila Ramadan, bila kita puasa, kita nak baca Quran mudah. Senang. Dan dia akan rasa rugi kalau tak baca Quran. Bila dia puasa, dia nak selawat tu dia rasa senang. Dia rasa mudah. Dan dia rasa rugi kalau dia tak selawat. Bila dia puasa. Bila dia puasa, dia nak mengumpat orang dia jadi Allah Rabbi. Tak mau nanti pahala puasa aku akan ruyuk. Dia nak tengok benda-benda yang, benda-benda yang merepek. Benda-benda yang ada double meaning dan sebagainya. Dia akan jadi tak boleh nak pergi. Pasal puasa dah. Dia nak lara dengan PUBG kah? Dia nak lara dengan ML kah? Baru apa dia? Impostor. Kan? Dia nak main game teruk-teruk sampai lupa. Tak boleh. Dia kena buat juga. Dia kena buat yang amalan juga. Habuan puasa dia. Sebab tu kalau boleh banyakkan puasa. Jangan kita tak pernah langsung. Ada anak-anak kecil, kita cuba usahakan. Bagi dia motivasi. Suruh dia buka dia puasa sampai habis hari. Kalau tak mampu sampai lohok, ya. Esok kita buat sampai asar bang kata. Habis asar, dia kata, boleh lagi sambung. Buat sampai maghrib. Kalau boleh, bila anak puasa, kita pun support puasa dah. Dan kena ingat, bulan Rejab, Sya'ban, 50 hari yang balance tu ada ni tuan-tuan. Tolong settle peringat anak-anak kita, isteri kita, anak-anak perempuan kita, adik-beradik kita yang perempuan, berkenaan dengan video, berkenaan dengan ganti puasa. Ni, kadang-kadang dah nak masuk bulan Ramadan dah, dia boleh buat iklan KFC kat anak-anak dah. Tak tahu, tak ganti. Hangguk hang, yang bulan Rejab tu ada awak tapi abang. Ni. Tak lama dah, 50 hari je bang. Kalau kita tak peringat, siapa lagi nak peringat? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ni, kerja kita. Kalau dia tak dan, ingat sampai bila-bila. Saya beritahu dan saya sampaikan dekat tuan-tuan. Catat tahun bila ni tak puasa berapa hari. Tolong catat. Tolong sangat-sangat catat. Sebab kita tak tahu bila waktu kita mungkin akan meninggal dunia dan sebagainya. At least Nabi SAW suka bagi tahu dekat kita, tulis letak bawah bantai. Tulis letak dalam satu tempat simpan dan pesan dekat anak-anak kita ni. Banyak hari ni tak puasa dan sebagainya. Kemudian antara amalan lain nak menuju Ramadan. Nanti bila habis puasa Rejab, kita masuk Sya'ban. Ya, Sya'ban boleh banyakkan
Banyak riwayat menyebutkan Nabi SAW memperbanyakkan puasa bulan Syaban. Dan tak jadi satu tegahan untuk penuhkan bulan Syaban pun. Tapi kalau kata boleh, perbanyakkan puasa dalam bulan Syaban, itu adalah satu perkara yang digemari Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha. So bila kita dah puasa mula Rejab, masuk Syaban, nanti masuk Ramadan dia tak jadi krem bang. Dia tak jadi transformer hilang habis grease tu. Nak berdiri dia jadi sangkut habis. Puasa kita dah biasa dah, so bila masuk Ramadan dia fluent lah. Dia smooth yang masuk. Solat pun sama juga. Ni tarawih imam baca qul huwallah pun dah marah. Apa baca panjang-panjang. Asal je nak starlight kat dia. 20 berkeliar nanti mai 20 ke 8 20 ke 8. Oh Rabbi tak habis. Di Yaman 500 rakaat. 500 rakaat. Ingat kita kaki nak atas apa? Zaman sahabat dulu ikat tali dekat dinding dan tiang-tiang untuk pegang ketika solat. Bukan untuk bagi sakit dah. Depa nikmat benda lagu tu. Depa boleh rasa lazat bila solat. Sebab depa nak macam tu. Sampai zaman Nabi SAW, bila mana bulan Ramadan melakukan tarawih, ya mereka buat amal-amal. Maksud amal-amal itu sini buat, sana buat, sana buat. Sampai zaman saya dulu mak dikumpulkan, baru dikira sebagai jemaah. Dan itu yang kita sambung sampai hari ni. Pun masih lagi duk tak puas hati nak buat apa. Buatlah banyak mana pun. Kalau kata nak buat. Kalau boleh buat dua. Ada setengah orang tanya, boleh tak nak buat dua? Buat dua. Tapi nampak sangatlah balok kan. Tapi dia tak boleh, saya kerja. Memang saya tak buat. Ya, buat dua. At least. Sebab tarawih ni bulan Ramadan je dah. Tuan-tuan boleh buat tarawih lah. Lagi besok ni duk buat bisik kawan. Jom kita buat tarawih siap-siap. Nanti bulan Ramadan kita katuk surau. Tak boleh. Ingat apa? Ingat pinjaman tekun lah banyak siap-siap gitu. Dah, dia kena on time. Tak boleh kita nak buat korban bulan lah. Sebab bukan bulan korban. Sebab tu kalau boleh kita solat, ya masuk bulan Ramadan nanti smooth Kemudian yang ketiga, perbanyakkan Quran. Baca Quran. Ini semalam pun saya abang lah. Quran perbanyakkan. Bila sebut kata Quran, bukan kita kata tak baca langsung. Baca, hari-hari kita baca Fatihah kita baca kan. Sehari kita baca ada 17 kali Fatihah. Dalam setiap rakaat solat kita baca. Tapi yang disebutkan qiraatul Quran ini adalah di luar waktu solat. Perbanyakkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melazimi untuk khatam Quran seminggu sekali. Bulan biasa. Masuk bulan Ramadan 3 hari sekali bang. 3 hari sekali khatam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nabi SAW setiap solat malam khatam Quran. Setiap solat malam. Di zaman sahabat disebutkan siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Solat malam dia, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mereka bila solat malam boleh khatam Quran. Ni, sahabat-sahabat Nabi SAW boleh khatam. Kita ketam. Kan? Hujung bulan boleh nampak ketam. So, cari jalan. Tak boleh Ustaz. Saya bukannya hafaz. Saya tak boleh nak baca banyak-banyak. Ambil kaedah baca qul Allah 3 kali. Kan? Ada satu kisah berkenaan dengan satu orang hamba Allah berkahwin dengan seorang anak kepada Tok Guru. Maka Tok Guru ni kata kalau nak kahwin dengan anak dia, 3 syarat. Yang pertama, khatam Quran tiap-tiap malam. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, puasa sepanjang tahun. Baru boleh jadi menantu dah. Maka satu hamba Allah ni pun mai. Dia kata boleh, memang saya duk buat benda ni. Dia kata betul ke ni? Betul. Cantik. Nikah. Bila menikah, balik daripada nikah tu tadi, malam tu, lepas isyak di masjid, dia pun balik. Balik-balik, bini dia duk tunggu. Tidur pakai kain telekung siap-siap dah. Dah laki dia abang kata buat tiap-tiap malam. Qiyamul lail. Tiap-tiap malam bangun tahajud. Bini tidur pakai telekung lah siap. Tak tahu bangkit pukul, dekat pukul 6 baru bangkit. Dia kata dia ni biar betul. Dia abang kat pak aku kata dia tahajud. Bini tak tidur malam tu. Malam pertama pasal dia abang kata laki dia seorang yang duduk jaga tahajud. Maka dia pun bangkit siap-siap, mandi semua, dia keluar pergi masjid. Balik. Bila balik, bini dia pun tunggu dekat dapur. Laki ni balik-balik sampai masuk dalam rumah, tengok ada pek ngau dengan gulai ikan temenung dekat dapur. Dia tunggu lagi. Tengok laki dia ni balik-balik, ambil pek ngau, bubuh yak teh siap, cicah makan. Dia pun pergi belakang dekat pak dia. Pak mentua laki itulah, pak pada perempuan ni. Dia kata, "Pak, kita dah kena tipu." Pasal apa kena tipu? Kan pak dah bagi syarat nak menantu yang tahajud, kemudian duduk dalam keadaan yang sentiasa puasa sepanjang tahun.
Yang keduanya, satu orang yang khatam Quran. Lepas tu, laki hang jadi ke mana? Laki saya tak ada, tiga-tiga pun tak ada. Semalam saya tak tidur tau, tunggu dia sampai pukul 6, dia kata tahajud. Tahajud pun duk mengerah, teruk kan. Kawan basuh kawah, tang tu. Balik malam tidur lena, kan. Tak tahu dah habis-habis, pak dia tanya dekat menantu dia. Hang biar betul yang abang kata hang cukup 3 syarat ni, pasal apa hang makan? Dia kata, ya, memang saya makan. Tapi hang abang kata hang puasa sepanjang tahun. Bukankah Nabi SAW menyatakan barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, umpama dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi saya puasa dah, puasa 6 itu, pak tak puasa ke? Aku puasa, habis tu clear. Dia buat muka tak puas hati sebab baca yuria apa. Buat relax sudah. Habis tu dah, okey, dia kata tak tu tak apa. Yang kedua, hang kata hang orang yang bangun qiyamul lail, bangun malam, qiyamul lail. Bini hang tunggu hang tau. Bini hang duk tidur sebelah hang tapi dia tak lena, dia duk tunggu hang nak bangun qiyamul lail ke apa ke. Maka dia abang dekat pak dia, saya solat isyak berjemaah di masjid. Dan kemudian saya solat subuh berjemaah di masjid. Siapa yang solat isyak berjemaah, dia melengkapkan sebahagian malam, nisfu. Dan barang siapa yang solat subuh berjemaah di masjid, dia melengkapkan seluruh malam. Maka saya dah qiyamul lail lah. Okey, kita beroleh kemenangan yang kedua. Baginda pasal okey, itu tak apa. Yang ketiga ni, pasal apa hang kata hang khatam awak, bini hang kata hang tidur tu tak, saya tak tidur. Sebelum saya tidur, saya baca Qul huwallahu 3 kali, baru saya tidur. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tidur. Bukankah baca 3 kali surah Al-Ikhlas bersamaan dengan 1 kali khatam Al-Quran? Ya betul. Beroleh kemenangan yang ketiga. Kan? Hak yang bini dia menyorok bawah seatbot tu. Malu dah pasal. Sebab tu kalau tak boleh ambil yang jauh, duk tahu dah Julai tu duduk hujung dah, ambil dekat-dekat lah. Dah tahu dah buah 66 tu duduk dekat Pudu, buah stir ada dekat atas pucuk, ambil lah buah 66. Sebab kita cuma boleh takat ambil yang tu je. Tapi janganlah ambil yang tu daripada umur 30, 40, 50, 60, yang tu ya. Hari-hari makan buah 66 mau berpinau mata tuan-tuan. Picek darah tinggi pun doktor tu pun penin. Sebab tu kalau duduk dalam keadaan yang kemampuan kita, perbanyakkan baca Al-Quran, paling tidak Qul Allah 3 kali, ataupun Al-Kafirun 4 kali, ataupun Idza zulzilatil ardu zilzalaha 2 kali, bersamaan dengan 1 kali khatam Al-Quran. Imam Sayuti menegaskan umat Islam satu hari kena baca 1 juzuk Al-Quran. 1 juzuk ni banyak mana? 10 helai, 20 halaman. Al-Quran ada 604 muka surat. So kalau kita baca 10 helai, ada 20 halaman kat situ, 1 juzuk. Bila kita boleh buat. Tak boleh buat setengah. 5 line depan belakang, 10 halaman. Tak boleh juga buat dalam 1 line depan belakang. Ha, ni habis kero ni. Habis bangah ni kata ni 1 line. Tak boleh juga 1 line, berlambak 1 line. Buat 1 muka. Semuka tu je. Ada 15 baris, ada yang masam yang 19. Baca yang 1 muka tu. 1 muka banyak juga. Baca 10 ayat. Tak boleh 10 ayat, buat 5. Paling tidak pun buat 5 untuk kaedah hafazan dan sebagainya. Tak boleh 5, buat 3. Sebab dalam Al-Quran, surah yang paling sikit ayat dia 3 ayat. Antara 3 ayat, yang surah paling pendek dalam Al-Quran ada 3 ayat. Antara surah yang punya 3 ayat yang paling pendek, Inna a'tayna kal kautsar. Kan? Baca Inna a'tayna kal kautsar. Itu adalah surah wajib bagi para bapa bila mana dalam masa PKP. Kan? Kalau duduk rumah lu, tu Inna a'tayna. Apa ialah Inna anzalna? Naik-naik angkat takbir. Inna a'tayna. Dia tak main anzalna, dia main a'tayna. Inna a'tayna panjang ke Ustaz? Boleh baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khalas. Selesai. Tak payah duk baca apa dah. Mau baca talqin buang agak. Sampai Quran berteratu pun tak mau baca. Amalkan, biasakan supaya nanti masuk bulan Ramadan kita boleh go through. Tak ada rasa macam nak bolos dinding itu. No need. Masuk je. Sebab tu perbanyakkan bacaan Al-Quran. Dan ajak anak-anak untuk baca Quran. Kemudian yang terakhir, perbanyakkan sedekah. Sedekah ni kena banyakkan. Banyakkan sedekah. Sedekah dekat orang. Cari sedekah terbaik. Sedekah yang kita paling sayang, benda itulah yang kita kena bagi. Benda yang paling kita sayang. So kalau kata ada benda yang kita nak sangat-sangat dan benda tu ada dengan kita, bila kita nak sedekah, sedekah benda tu. Ni main kalau kata sedekah ni,
Dia bagi baju zaman Hel Amir. Bukan baju ni elok Ustaz, baju elok, bukuk-bukuk. No. Kan? Hak kolor sampai ke dada. Boleh selit dalam poket depan tu. Kaki mau duk ada 25. Kaki sama besar dengan pinggang. Hak tu bagi ke orang masa banjir, masa kebakaran dan sebagainya. Padahal kita nak kena bagi baju yang bentuk badan, baju bau. Dan kalau boleh bagi tu bagi semua. Bagi banyak. Nah? Dan sedekah ni kadang-kadang kita dipaksa untuk sedekah. Kadang-kadang kita tak tahu. Keluar-keluar tengok slipper tak ada. Mulut jangan duk keluar perkataan pelik-pelik. Bulan Rejab. Sebut kat situ, Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala terima sedekah aku. Tapi tak tahu sedekah kat siapa. Gigi duk kancin. Duk baca doa aku tu. Moga Allah terima sedekah aku. Kan? Kita bukan sahabat. Sayyidina Umar boleh ligan orang yang curi ridak dia. Sambil sebut dekat situ. Qabil. Terimalah. Cakaplah aku terima. Cakaplah aku terima. Sambil duk ligan pencuri tu. Pencuri buat lari kain ridak. Sayyidina Umar. Radallahu an. Sayyidina Umar ligan dia sambil kata. Cakaplah aku terima. Cakaplah aku terima. Sebab aku sedekah dah kat hang benda tu. Tapi dia tak dengar sebab kawan tu lari ruyuk lah. Cuba kita tengok. Kalau ada harta kita orang balas. Ligan dia. Cakaplah hang terima. Nah geran. Aku bagi kat hang. Tukar nama. Motor. Motor orang curi kita pergi ligan ya. Ligan tu abang ada jom pergi tukar nama JPG. Ada macam tu. Ni duk sebut. Dia kata Ustaz jangan duk sebut. Baru lepas hilang tak. Wala'iyadzubillah. Sebab tu. Ya sedekah ni kena clear. Dan cari jalan untuk kita buat sedekah. Dan kita mohon juga tuan-tuan yang ada kekuatan rezeki boleh salurkan bantuan pada saudara kita. Abang Badrul Shah. Yang berkhidmat dengan Al-Fadil. Abi Ustaz Jafri Al-Mahmudi. Yang diberikan ujian musibah yang berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Taala kurniakan kesabaran kepada Abang Badrul Shah kita. Rumah dia terbakar kemarin. Saya pun kemarin di Bung Tebai. Tuan Syahrin kita yang ada di situ. Elok dah habis kuliah baru dia abang. Ustaz, nak abang awal tak berani. Takut nanti Ustaz fikir ke apa ke. Kemudian elok dah habis dah nak balik dah. Baru dia abang. Ustaz, rumah Abang Bad terbakar. Saya tak tengok langsung Facebook ke WhatsApp ke. Sebab lah duk buat rumah. Saya duk menukang lah. Tu muka orang duk pergi tanya. Pergi kuliah orang kata Ustaz pergi mengai. Banyak lah macam mengai. Tak pergi mengai. Tak ada nak turun lagi Sungai Perai. Tak ada turun lagi. Kata duk buat menukang. Kulit dah serupa macam mamak penukang lah dia kata. Kan? Cuma apabila sebut kata tu dia kata tak mau abang kau Ustaz awal-awal. Pasal takut nanti Ustaz fikir ke apa ke. Habis tu jadi guna dia tahu rumah terbakar. Dia macam mana dia tak ada apa daripada kat luar. Alhamdulillah. Cuma kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, boleh bagi bantuan, boleh salurkan ada mungkin di Facebook Ustaz Jafri dan sebagainya. Dan sebab tu bila sebut kata sedekah ni, ya, kita kena usaha sedekah. Sedekah ni mengelakkan musibah, mengangkat balak, bencana dan sebagainya. Dan antara kebaikan sedekah, bila mana kita sedekah dalam keadaan kita tak tahu banyak mana kita sedekah. Kan kita bisa dengar tangan kanan bagi tangan kiri, tak tahu. Seluk poket, buat keluar bagi tangan kiri, tak tahu. Bila bab sedekah. Lepas tu ada satu kisah yang disebutkan. Ini diceritakan analogi oleh guru saya. Dia kata ada satu orang hamba Allah pergi sembahyang Jumaat. Dululah. Lepas tu ada tabung mai kan. Masa dia salat Jumaat tu dia tengok belakang dia ada satu orang pakcik pakai baju yang baju lusuh dah. Pakai kepiah pun kepiah jala lagu tu je. Dia ni kerja hebat lah. Dia duduk sor depan. Dia tengok Pak Long ni mai solat. Dia duduk usah lah. And then bila mana mai tabung, dia pun buat keluar duit. Dia seluk poket dah. Bila dia seluk poket dah, dia tengok-tengok dekat duit yang dia pegang tu, kelapa sawit. Tahu kelapa sawit? 50. Maka dia tengok 50, dia seluk balik. Dia cari-cari, dia gagau banyak tu. Tarik keluar, rasa macam duit plastik lah. Tengok-tengok, RM1 cantik. Dia pun ambil duit RM1, dia bubuh dalam tabung. Elok dia nak tolak tabung, tiba-tiba ada seorang, Pak Long yang duduk belakang dia tadi ni quit dah. Pak Long tu quit, and then dia kali kat Pak Long tu, dia bagi kat Pak Long tu bagi duit kat dia. 50. Kutubah kan, tak boleh cakap. Maka Pak Long tu bagi duit kat dia 50. Dia pun ambil tu dalam perasaan hati dia ni cukup terhina. Pasal dia sangka Pak Long ni orang yang susah, orang kampung. Tapi sedekah dia 50. Aku kerja hebat, baru dapat air sinar. Kan? Pasal apa aku boleh sedekah RM1 dia ni sedekah 50. Pakcik ni biar betul. Dia pun bubuh dalam tabung sambil sedih, tolak. Elok tolak pakcik tu quit lagi. Dia kata biar betul 50 pun dah bagi dah nak bagi lagi.
Dia pun kali-kali tengok Pak Long tu, dia kata kutebah biar aku nak abang kang 50 tu duit hang. Bukan duit aku. Masa dia tarik tu jatuh. Pak Long ambil nak bagi kat dah. Dia duk fikir kawan dah insaf sinetron Indonesia dah tadi. Kamera tak larat nak zoom pi zoom mai dah. Tak tahu dia pergi abang kata duit ni duit hang jatuh tadi aku bagi. Tu bagi kat hang yang pergi bulan tabung buat apa? Ya Rabbi, hari tu Allah Ta'ala yang apa takdirkan dia sedekah RM51. So kalau kata kita lepas ni siap sedialah untuk pergi masjid dan sebagainya, bubuh 50 siap. 50 sen dia kata. Jangan bubuh RM50. Dia kata bubuh 50 sen. Bubuh duit yang kita target nak sedekah. Target kita seminggu untuk Jumaat berapa ringgit kita nak bagi. Bahkan kalau kata boleh, biar dia jadi kebiasaan. Bagi kat anak kita untuk dia bubuh dalam tabung. Kadang-kadang mak bapak dia saja buat. Dia tak pernah nak train anak dah. Dia kata ni, nah, ayah bagi kat hang duit RM20. Sekali tabung mai ke ataupun hampir kat tabung hampir bubuh duit RM20. Bagi dia biasa. Sampai satu saat kita pergi solat Jumaat dengan anak-anak akan pesan kita, ayah mana ada duit? Nak apa? Nak bulan tabung? Nampak? Dia boleh jadi pengingat kita. Tapi kita tak peringat, kita pula duk sebut budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Pada pak ada lagi tak boleh pegang duit banyak. Kan? So, perbanyakkan sedekah, jadikan sedekah satu rutin untuk kita buat setiap hari supaya nanti masuk bulan Ramadan lagi banyak sedekah kita. Boleh sedekah kurma nanti bulan Ramadan. Setengah kurma tu pun dah dikira. Tapi setengah tu isi juga lah. Jangan setengah tu bagi biji kan lah. Nabi kata kurma belah dua. So isi kau ambil, biji hang ambil. Kata biji bagus boleh tanam naik pokok dah. Bagi isi juga. Nanti bulan Ramadan perbanyakkan juga tukar juadah. Juadah kan. Jiran kita, adik-beradik kita. Tukar juadah. Yang actual. Bukan gambar hantar dalam WhatsApp. Yang tu Pak Karim pun boleh buat. Hak ni yang bubuh kuih betul-betul hantar. Hak ni ambil pada hadis Nabi SAW. Tapi orang kita dulu dah buat lama dah. Maksudnya, satu kampung ada 50 biji rumah. Kita buat cucuk badak 50 biji. Kita bedak setiap rumah. Kuih setiap rumah tu tadi akan ada dalam rumah kita juga nanti. Dan pahala kita dapat kat mereka sebab kita makan kuih mereka. Pahala mereka dapat kat kita sebab mereka makan kuih yang kita buat. Nampak tak? Penjanaan pahala, industri pahala dalam bulan Ramadan di dalam kalangan orang Nusantara dah lama dah orang dah buat. Tapi zaman lah dah yang dah buat pahala banyak grup geng food panda lah. Bukannya kita ahli qaryah dan sebagainya. Amalkan. Ada pun dalam surau ada buat majlis buka puasa ke nanti insya-Allah, amin. Boleh main buka puasa di masjid di surau. Ya, kita support. Cari satu orang satu hari. Alah jamu benda-benda biasa buka puasa bukan nak berat-berat mana pun, kan? Hari pertama kambing, kedua kambing, tiga kambing, hang buat surau dalam masa kambing tu hari-hari nak pulun kambing, darah tinggi bobok tau, kan? Jangan kita terlampau sangat nak bermegah-megah, bermewah-mewah. Tengok juga ratio bila main ujung Ramadan tu, orang tinggal kadang-kadang tiang dengan penyapu dekat surau. Sebab alih semua kan duduk di rumah mencari Lailatul Qadar, kan? Dia tak cari Lailatul Qadar dah. Sebab tu boleh tengok pada kaedah sedekah tu nanti. So insya-Allah saya tidak berniat untuk masa panjang, tetapi disebabkan pembantuan SOP maka kita akur teruskan pembantuan SOP. Jangan duk risau berkenaan dengan vaksin dan sebagainya. Ada orang duk fikir vaksin sampai ni tak habis-habis lagi. Fikir amal. Bagi orang yang beriman, Allah Ta'ala akan lindung dia dalam keadaan yang dia kendaki. Yang Allah kendaki. Bukan atas kitanya kehendak. Kalau kita dah minta dah supaya tak kena dan sebagainya, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan, ya, masih lagi dalam takdir Allah. Apa yang perlu kita risau? Semua benda adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, wajib kembali kepada Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kembali. Kenapa kita nak sedih? Kenapa kita nak risau? Dan sebab itu, macam yang kita sebutkan selalu, orang yang beriman, dia akan dapat vaksin yang Allah Ta'ala bagi dekat dia sejak daripada awal iman dia kepada Allah, iaitu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Takkan rasa takut tak tawan punca, takkan rasa sedih tak tawan hala. Boleh faham? Yang duk jadilah ni kencing manis, darah tinggi, jantung, ya, stres. Pasal stres? Khauf. Takut tak tawan punca. Apa-apa pun takut. Sedih tak tentu kalu. Juwita punya anak macam mana dia duk fikir Mika lah apa lain, mau duk relax bang. Jangan duk ambil masuk masalah orang dalam hidup hang. Hidup kita kena sentiasa ingatkan supaya kita jadi orang yang ingat pada Allah SWT. Taib.
Moga-moga dekat turun perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan dan mari serta perhatian. Terima kasih juga atas jemputan daripada Surau Simpang 3 Matang Tengah Matang Pau. Dan terima kasih kepada Suap Pimpinan, Pengurusi dan juga Exco Komiti Surau Simpang 3 Matang Tengah. Ini kali pertama saya sampai di sini. Mohon maaf kalau kata ada kekasaran, bahasa terguris bicara terlajak kata terasa tak mana-mana. Dan kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong kaburkan, leburkan. Dan dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam daripada saya, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wastaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.